Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaannya, kita masih lagi diberikan bimbingan serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama terus berada dalam Alhamdulillah, kita telah pun memasuki pada hari yang ke-12 kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan memasuki hari yang ke-13 Ramadan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita TNT, Tadarus dan Tadabbur, khas sempena Ramadan bagi tahun 1400 secara langsung, berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Satu hari 10 ayat, yang mana pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-111 hingga 120. Untuk makluman semua sahabat-sahabat, bulan Ramadan pada tahun ini, berbetulan kita berada dalam tempoh PKP sejak daripada 18 Mac, dan kita yang lebih sedikit. Jadi bila bulan Ramadan tahun ini kita buat dua versi Tadarus dan Tadabbur. Satu secara langsung setiap hari, seumpama yang sekarang ini surah Al-Baqarah, satu hari 10 ayat. Satu lagi menerusi tulisan yang kita pun buat harian setiap hari. Di awal pagi atau tengah hari kita akan publish di Facebook ataupun di halaman Abezu Saiman dan juga El Farouk Consultant, iaitu pula mengenai surah Al-Ahzab. Itu surah Al-Ahzab yang mana pada pagi tadi kita telah tadarus dan tadabbur menerusi tulisan pada ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-40. Jadi kalau siapa yang nak lihat tadarus dan tadabbur surah Al-Ahzab, boleh pergi ke Facebook ataupun page Abezu Saiman ataupun page El Farouk Consultant. Di situ juga ada tiap-tiap hari. Dan selain daripada itu, untuk siaran langsung ni kita akan baca surah Al-Baqarah. Satu hari 10 ayat. Konsisten insya-Allah. Cuma mungkin masa ada yang terpaksa diubah kepada masa yang lain. Namun dengan izin Allah, kelapangan, waktu lapang yang ada ni kita akan usahakan juga satu hari 10 ayat. Sekiranya yang tidak berkesempatan mengikuti secara langsung,
kita akan muat siarkan pautan yang telah kita simpan di channel YouTube Zuhali Saiman supaya boleh ikuti selepas daripada secara langsung itu ditambah. Jadi insya-Allah kita pergi kepada ayat 111 sehinggalah 112. Jadi biasa kita akan membaca ayat-ayat itu terlebih dahulu dan melihat terjemahan-terjemahannya. Kemudian barulah kita akan tadabbur untuk kita mengambil ibrah pengajaran dari yang dibacakan itu secara asas. Sahabat-sahabat juga boleh turut serta bersama-sama membaca di tempat masing-masing. Kita mulakan pada ayat 111 sehingga 120 10 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم الله إن الله واسع عليم واتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat 111 hingga 120. Baik, kita lihat terjemahan ayat-ayat tersebut yang bermaksud. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali kecuali orang atau Nasrani sahaja. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang
yang benar. Ayat 112 yang bermaksud siapa yang menyerahkan diri, yakni memeluk Islam, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 113, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Manakala orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama saja membaca Alkitab, yakni kitab Taurat dan juga kitab Injil yang diturunkan pada zaman mereka. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ayat 114, dan siapakah yang lebih menganiayai daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yakni masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat seksa yang berat. Ayat 115, dan kepunyaan Allah lah timur dan maka kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat 116, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. 117, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia itu. Ayat 118, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Ayat 119, sesungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh kamu. Ayat 112, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, tidak akan redha kepada kamu mengikuti tunjuk mereka. Katakan sesungguhnya petunjuk benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, setelah pengetahuan, yakni kebenaran datang kepadamu, lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Itu kesemua 10 ayat. Terjemahan maksud ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan satu sikap orang Yahudi dan Nasrani tersebut dalam mendakwa syurga tu hanyalah milik orang lain. Serta Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan larangan untuk mengikut orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Sebab itu di antaranya lagi sikap Yahudi dan Nasrani ni, sikap terutama Yahudi ni, kita bincang sebelum daripada ini, cukup dahsyat. Mereka menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran yang sebenarnya. Walhal banyak daripada keturunan mereka itu yang diutuskan oleh Allah sebagai kalangan para rasul dan nabi. Namun mereka masih lagi tidak dapat nak menerima, bahkan melawan para nabi mereka dan rasul tersebut. Dan mereka pula membawa satu sentimen bahawasanya syurga itu adalah hak milik Yahudi dan Nasrani sahaja. Selain daripada mereka, maka tidak layak untuk masuk ke dalam. Dan inilah juga di antara ideologi atau pegangan pemikiran kaum bangsa Yahudi Zionis apabila meletakkan hanya darah keturunan mereka sahaja yang bernilai, sedangkan darah atau nyawa selain daripada keturunan ataupun mereka yang berpegang dengan ideologi mereka adalah murah dan layak dibunuh pada bila-bila masa. Sebab itu mereka membunuh umat Islam khususnya tanpa ada peri kemanusiaan.
mereka menyeksa sahabat-sahabat dan saudara seakidah kita di bumi Palestin dalam keadaan yang cukup zalim. Kalau ingat lagi pada tahun 2012 pernah tergempar berkenaan dengan mogok lapar yang di banduan daripada kalangan rakyat Palestin yang ditahan di dalam penjara di Tel Aviv. Tel Aviv. Kerana apa? Mereka melakukan mogok lapar sebagai satu protes untuk nak mengejutkan dunia bagaimana mereka cukup tertekan dan mereka cukup sengsara dengan penahanan sepanjang mereka berada di dalam tahanan Tel Aviv tadi itu. Sehingga diperbincangkan oleh para ulama, termasuklah salah seorangnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan hukum mogok lapar. Yang mana dari sudut perbahasan fiqah ketika itu diharuskan yang mana tahanan-tahanan Palestin tadi melancarkan mogok lapar sekiranya yang pertama memang tidak ada cara yang lain dalam nak menarik perhatian untuk mendapat simpati dunia terhadap kezaliman yang dilakukan oleh tentera Yahudi Zionis ke atas mereka. Memang itu salah satu cara yang berkesan dan juga memberikan impak supaya mengejutkan dunia. Yang keduanya, apabila melakukan mogok lapar, tidak boleh sama sekali niat untuk berpuasa. Kerana apa? Kerana dia bukan dalam keadaan puasa, tetapi dia tidak mahu untuk makan dan minum supaya protes terhadap tahanan di Tel Aviv tersebut. Jatuh nanti jatuh. Jangan, nanti jatuh. Okey, duduk sini. Dan yang ketiganya, mogok lapar itu jangan sampai dia memudaratkan diri sehingga tahap nyawa, iaitulah mati kelaparan. Tak boleh. Ini ada perbahasan dia lah. Jadi nak katanya, kenapa boleh sampai demikian? Kerana layanan yang cukup teruk dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis tadi itu terhadap mereka yang bukan memiliki pegangan yang sama dengan mereka atau sebangsa dengan mereka, mereka tanpa ada rasa peri kemanusiaan dan belas kasihan. Kerana mereka memandang nyawa dan darah selain daripada mereka ni adalah yang tidak bernilai dan juga sangat murah sehingga boleh diperlakukan dengan membunuh mereka begitu mudah. Baik dah jom. Dan namun Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka yang menyatakan itu hanyalah angan-angan. Angan-angan nak masuk syurga, walhal kalau mereka tak beriman kepada Allah. Mereka melawan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, masakan mungkin mereka boleh untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu Allah Taala cabar mereka. Surah Nabi Muhammad katakan, bawalah bukti kamu ni layak masuk syurga. Baik. Sedangkan siapa yang layak masuk syurga? Adalah mereka yang menyerah diri sebulatnya, yakni mereka yang memeluk agama Islam. Tak kisah daripada mana-mana kalangan agama, mana-mana kalangan bangsa, kaum sekalipun, kalau mereka itu orang yang memeluk agama Islam, sama ada mereka kedudukannya tinggi, ada pangkat ataupun tidak, mereka daripada bangsa Arab ataupun selain daripada bangsa Arab, daripada keturunan Bani Israel ataupun tidak, sekiranya mereka beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan bahawasanya walaupun Yahudi dan Nasrani ini mereka mengecam, menentang kebenaran yang dibawakan oleh Islam, oleh Nabi SAW, tetapi hakikat sesama mereka ni, mereka pun berbolak-balik. Mereka pun bercakaran di antara satu sama lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat 113, orang Yahudi mengata kepada Nasrani, orang Nasrani pun mengata kepada Yahudi. Orang Yahudi kata Nasrani ni tak ada pegangan ni. Orang yang Orang Yahudi kata kepada Nasrani ni gini-gini, tak ada pegangan, tak boleh pakai. Orang Nasrani pun kata kepada orang Yahudi demikian. Sebab itu, walaupun mereka ni pada zahirnya dilihat gagah, kerana gabungan mereka tadi itu, mereka mempunyai matlamat untuk menentang Islam, tetapi dalaman mereka tadi, Allah Ta'ala dedahkan mereka ni saling bercakaran di antara satu sama lain. Sebab itu di antara doa kita kalau dalam kunut nazilah, wazalzil aqdamahum wasyattid kalimatahum, yang mana kita mohon kepada Allah supaya goyahkan pendirian-pendirian mereka
dan dipanggil cerai beraikan persepakatan, persefahaman di antara mereka. Tak, kalau kita lihat balik bagaimana dalam peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, tatkala mana mereka sendiri akhir sekali bercakaran di antara satu sama lain sebab dalam keadaan nak serang masuk ke Madinah tadi sukar, maka mereka nak mempengaruhi Yahudi Bani Quraidah yang berada di selatan Madinah supaya serang umat Islam daripada dalam di arah selatan, kerana mereka daripada arah utara tak boleh nak masuk ni. Dengan adanya parit yang digali dan juga dibuat tahanan, umat Islam berjaga di situ. Namun Yahudi Bani Quraidah walaupun akhir sekali terpengaruh kepada kaum musyrikin Mekah daripada pasukan gabungan yang dinamakan Al-Ahzab tadi itu, tapi last sekali berjayanya strategi Nabi SAW apabila mereka sendiri bercakaran di antara satu sama lain kerana apa? Tak yakin. Kerana tak yakin. Sebab itu ada kisah juga bagaimana 3 orang yang mencuri mendapat 3 ketulan emas. Akhir sekali mereka membunuh di antara satu sama lain. Mereka dah dapat 3 ketulan emas tadi itu, 3 sekawan perompak atau pencuri tersebut masing-masing rasa lapar. Lantas dikata kena pergi pasar ni beli makanan. Tak boleh tinggalkan emas macam ni saja tanpa ada yang menjaga. Akhir sekali dibuat undian, seorang saja yang pergi mencari roti atau makanan di pasar. Apabila seorang tadi pun berlalu pergi nak pergi ke kota untuk mencari makanan, 2 orang yang pencuri atau perompak tadi tu yang menjaga emas, dia kata, kalau kita bertiga, kita bahagi emas ni seorang satu dapat seketul, maka biasa. Tapi kalau kita bunuh yang kawan kita pergi tadi ke kota tadi tu, kita ambil kesempatan 3 ni kita bahagi kepada 2, maka kita dapat lebih sikit, seorang 1,5. Maka yang seorang lagi yang mendengar tadi pun setuju kerana tamak dan halaba terhadap kemewahan dunia. Sedangkan dalam masa yang sama, yang seorang tadi yang berjalan pergi ke kota untuk pergi ke pasar mencari makanan dibawa pulang, dia bukan fikir, apa inilah peluangnya supaya aku nanti boleh nak mengaut semua keuntungan daripada kalau aku memiliki 1 ketul emas seorang satu, ini biasa. Tapi kalau aku ambil peluang bagaimana berjayanya aku untuk membunuh mereka ni, maka ketiga-tiga emas ni akan jadi hak milik aku. Maka apabila telah beli makanan, roti, dia pun memasukkan racun ke dalam makanan tersebut sampai ke tempat persembunyian mereka bersama dengan emas tadi pun. Bila sampai saja, 2 orang kawan dia tadi tu dah bunuh dia. Sebab 2 orang tadi tu dah berniat dalam nak bunuh dia tadi pun bunuh dia. Maka 2 orang tadi pun bergembira kerana apa? Emas mereka akan miliki seorang 1,5 yang asalnya kalau tidak 1 saja. Kemudian dalam keadaan mereka gembira, mereka lapar, mereka pun makan makanan. Makan makanan, akhir sekali mati belaka. Sebab makanan tu awal-awal lagi telah dimasukkan racun oleh kawan dia seorang. Akhir sekali, mereka bercakaran di antara satu sama lain. Mereka mahukan dunia, lantas mereka semua rugi. Begitulah pihak musuh, walaupun nampak memang zahirnya kuat kerana mereka ada kepentingan masing-masing, tapi kepentingan yang sama, mereka nak melawan Islam, mereka nak menolak kebenaran Islam. Namun ingat, sampai masa bila Allah Ta'ala wasyattid kalimatahum, Allah Ta'ala pecah belahkan, porak-porandakan persefahaman di antara mereka. Mereka bercakaran di antara satu sama lain, mengalami masalah dalaman, dan akhir sekali mereka ni akan kalah walaupun mereka ni banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan lagi jahat tak jahat mereka ni sehingga tahap mereka sanggup menghalangi orang-orang dalam nak beribadah di rumah-rumah Allah, menyekat majlis-majlis ilmu, dan mereka sanggup sampai nak merobohkan, merosakkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini kita boleh lihat di tempat-tempat yang berlaku penindasan kepada umat Islam. Contohnya sebelum daripada ini umat Islam etnik Uyghur di wilayah barat China, di wilayah Xinjiang. Sebelum daripada inilah apabila berita tentang kemanusiaan tersebut menjadi satu perkara yang tular dan mendapat perhatian betapa dahsyatnya etnik Uyghur, umat Islam di Xinjiang tadi itu dibelasah dan juga ditindas oleh pihak komunis di negara barat China tersebut di sana.
Mereka juga beralasan lagi bahawasanya maka ini orang-orang yang kafir, termasuklah orang Yahudi Bani Nasrani serta kaum musyrikin Mekah, yang mereka beralasan kenapa tidak Allah Ta'ala langsung berbicara sesama mereka dan memberikan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dah turunkan tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, sama ada menerusi apa yang disampaikan oleh Rasul mereka, menerusi wahyu yang dibacakan itu, menerusi penciptaan dalam kejadian di sekeliling kita ni, serta dari sudut kita panggil kisah-kisah yang berlaku, pengajaran-pengajaran yang adanya kesan peninggalan yang Allah Ta'ala tinggalkan supaya kita mengambil iktibar. Sebenarnya banyak. Sebab itu disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah basicnya ada dua. Yang pertama ayatul makru'ah, ayat yang dibaca. Yang kedua ayatul musyahadah ataupun ayatul madhurah, ayat yang diperhatikan, ayat yang dilihat. Ayat yang dibaca ni apa? Al-Quran. Bila kita baca, kita mengkagumi tentang hebatnya susunan bahasa Al-Quran tersebut dan juga kebenaran yang diceritakan oleh Al-Quran, sama ada kisah dahulu, sekarang pun dan juga pada masa yang akan datang, maka benar, maka kita menjadi takjub dan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Dan selain daripada itu, ada juga ayatul musyahadah ataupun ayatul manzurah. Ayat yang kita perhatikan, yang kita kaji, yang kita lihat sekeliling, iaitulah tanda-tanda ciptaan kejadian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita perhatikan selalu. Sama ada langit dan bumi, siang dan malam, pertukaran dia, serta apa sahaja, serta diri kita sendiri. Serta diri sendiri. Allah Ta'ala kata kalau dikaji sungguh pada tubuh badan manusia serta ufuk-ufuk di angkasa tadi itu, kaji sungguh, maka mereka akan melihat akan kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan mereka akan melihat tanda-tanda kekuasaan kami pada ufuk-ufuk di angkasa-angkasa kalau mereka kaji sungguh, perhati sungguh, dan juga pada dalam diri mereka itu, sehingga jelas kepada mereka sesungguhnya Muhammad itu benar dan membawa kebenaran. Perhati sungguhlah. Sebab itu melihat sesuatu dengan mata hati, tidak hanya melihat dengan sekadar mata zahir manusia sahaja. Dan juga ayat yang terakhir yang pada malam ni yang kita baca berkenaan dengan 120 itu ayat yang maklum, yang masyhur, berkenaan dengan musuh bagi umat Islam. Salah satunya lagi adalah kalangan Yahudi dan Nasrani, kerana mereka sama sekali tidak akan redha dan tidak akan senang. Lan di situ, walan tarda. Lan di situ dipanggil lan nafi lil mu'abbad. Menafikan. Lan menafikan. Sama sekali tidak lil mu'abbad. Lan. Dia bukan la. Lan. Dia lil mu'abbad selama-lamanya. Jadi nak beritahu kepada kita, hati-hati dan waspada. Daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, bukan tidak ada yang masuk Islam, ada. Tapi jika nak dihitungkan dan jika nak dibandingkan peratusannya, terlampau sedikit berbanding dengan mereka yang berterusan dalam keadaan menentang Islam dan juga tidak bersama-sama dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan buat bukan sekadar mereka tak redha, tapi hatta datang kamu Muhammad dan juga umat kamu tadi tu ikut telunjuk mereka. Sebab itu hati-hati dengan apa sahaja izm-izm pada zaman sekarang. Serangan pemikiran-pemikiran yang berlaku tak lain dan tak bukan adalah bertujuan untuk menjauhkan umat Islam daripada mengamalkan cara hidup Islam tadi itu. Kalaulah itu berlaku, maka berjayalah mereka. Walaupun umat Islam tadi itu tak tinggalkan agama, yakni dengan masuk murtad, masuk ke agama lain, walaupun tidak murtad, tapi cukup dengan umat Islam tidak faham Islam, meninggalkan ajaran agama Islam, mereka tidak hidup dengan gaya hidup Islam yang sebenarnya, itu sudah cukup menjadi satu kejayaan bagi pihak kalangan Yahudi dan Nasrani, kerana tujuan mereka adalah nak menjauhkan umat Islam daripada cara hidup Islam yang sebenarnya. Nanti kita insya-Allah kita akan masuk kisah berkenaan dengan Yahudi, kaum Bani Israel ini. Dia akan sampai tahap diceritakan nanti bawah sikit lagi tu, nanti kita akan masuk pula kisah berkenaan dengan seketika
Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam nak membina Kaabah, bangunan yang pertama di dunia ni, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Kalau nak lihat kepada rakaman ayat-ayat sebelum daripada ini yang telah kita bincangkan, boleh pergi ke channel YouTube Zuhali Saiman, serta di sana ada juga beberapa rakaman kuliah-kuliah yang lain sepanjang PKP daripada 18 Mac yang lalu sehinggalah hari ini. Ada beberapa rakaman video yang berunsurkan kuliah-kuliah agama, sama ada yang kita panggil berupa tazkirah dan juga pengajian berkitab yang kita telah dah pilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus beribadah di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.